Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada yang dihormati pensyarah subjek GMGM 2023 Pengurusan Sumber Manusia dalam Sektor Awam, iaitu Dr. Kartong binti Haji Hassan. Okey, kumpulan kami telah memilih tajuk Pengurusan Sumber Manusia dalam Isu Integriti Salah Guna Kuasa Penjawat Awam di Malaysia. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada Abdul Rahman bin Lee, nombor matrik 282642, dan Logeswari Syuan Muganaden, nombor matrik 282945, dan saya Nur Syahidah binti Muhammad Nordin 282989. Saya serahkan kepada Logeswari untuk pembentangan pengenalan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang. Abdul Rahman bin Lee, nombor matrik 282642, Nur Syahidah binti Muhammad Nordin 282989, Logeshwari Syamuganaden 282945. Pengenalan. Penubuhan Institut Integriti Malaysia dianggap dapat menyediakan dorongan utama untuk membantu mengembangkan sumber daya manusia dan sumber pengetahuan yang diperlukan di kalangan orang ramai di sektor awam. NIP telah menetapkan sasaran 2008 di tubuh khas bagi membanteras kesalahan rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa dalam mencapai target sesebuah organisasi dan mengatasi karena birokrasi. Kerajaan telah memperkenalkan banyak pembaharuan dalam pentadbiran awam untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan orang awam perkhidmatan, bermula dengan inisiatif budaya kerja yang disangat baik pada tahun 1989. Gerakan budaya kerja cemerlang dilaksanakan melalui pelaksanaan perkeliling pentadbiran perkhidmatan awam, perkeliling kemajuan pentadbiran awam PKPA. Penyataan masalah. Integriti penjawat awam adalah melaksanakan amanah dan kuasa yang diberikan kepada orang ramai minat dan tidak menyalahgunakan kuasa tersebut untuk kepentingan diri, keluarga, saudara atau saudara mara. Sekiranya berlaku konflik kepentingan, keutamaan harus diberikan kepada kepentingan umum. Berikut adalah antara penjawat awam yang berintegriti dan mengesahkan peraturan-peraturan pegawai awam. Kelakuan dan tata tertib 1993. Datang lebih awal ke pejabat atau tepat pada waktunya, memenuhi keperluan pelanggan dengan ramah dan berhemah, tidak menyalahgunakan peralatan dan kemudahan pejabat, makan dan minum hanya pada waktu rehat makan tengah hari, jangan keluar pejabat tanpa kebenaran, menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh dan rajin, jangan menerima dan meminta rasuah daripada pelanggan, kemukakan tuntutan dengan jujur, lakukan kerja dengan cepat, tepat dan berintegriti, gunakan kenderaan pejabat untuk perniagaan rasmi sahaja. Metodologi kajian. Titik utama penilaian moral aktiviti profesional dan kepribadian pekerja adalah profesionalisme yang merangkumi penampilan moral seorang pakar pemahaman dan kepuasan keperluan etika profesional, keupayaan untuk dibimbing oleh universal dan profesional standard moral. Etika profesional perkhidmatan awam sebagai pengawal selia pegawai adalah dapat mengekalkan keberkesanan aktiviti pengurusan dan menyumbang kepada pertumbuhan keberkesannya yang memungkinkan kita untuk menggantikan motivasi melalui paksaan yang elemen adalah bahagian dari konsep perkhidmatan. Etika profesional perkhidmatan awam sebagai pengawal selia pegawai adalah dapat mengekalkan keberkesanan aktiviti pengurusan dan menyumbang kepada pertumbuhan keberkesannya yang memungkinkan kita untuk menggantikan motivasi melalui paksaan yang elemen adalah bahagian daripada konsep perkhidmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Lee akan menerangkan masalah ketidakhadiran kaki tangan dalam organisasi jabatan. Antara masalah yang kita kenal pasti adalah beban kerja berlebihan, mana permintaan dan beban kerja yang berlebihan adalah fakta kehidupan bagi ramai penjawat awam. Pekerja sektor awam terpaksa melakukan pekerjaan yang sama atau lebih. Yang kedua adalah kekurangan kawalan, prosedur yang tidak terperinci atau campur tangan daripada pihak atasan. Yang ketiga, kerja yang tidak diperlukan.
Kerja yang tidak diperlukan seperti tinjauan prestasi tahunan, laporan pemantauan akan menambah beban kerja pegawai. Dan yang terakhir adalah pembaharuan yang tidak membantu, seperti pembaharuan lingkaran kualiti, accountability berdasarkan hasil, kad skor seimbang, pengurusan program kerja tangkas, pemikiran sistem, pengurusan kualiti total, pengurusan prestasi, pengurusan kejiranan, komersial tidak dapat dielakkan akibat perubahan masa. Di sini saya akan menerangkan contoh tindakan dan langkah kerajaan Slovenia dalam menghadapi masalah ketidakhadiran penjawat awam dalam organisasi jabatan, di mana terdapat seorang pegawai perkhidmatan pendidikan pasca siswaza tidak hadir bertugas pada 25 Mac 2003 sehingga 31 Disember 2003. Pegawai mengetahui kemudahan cuti tanpa gaji untuk urusan peribadi, namun pegawai memilih untuk tidak hadir bertugas. Kuasa menjatuhkan hukuman kepada pegawai tersebut adalah tertakluk kepada Ketua Jabatan Tata Tertib Kumpulan Pengurusan Agensi Disiplin. Ketua jabatan juga terlibat dalam menentukan hukuman kepada pegawai. Keputusannya, pegawai tersebut dikenakan hukuman pengurangan gaji akibat ketidakhadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Muhammad Nordin, nombor matrik 282989. Saya ingin membentangkan berkenaan cadangan bagi menangani masalah tidak hadir kaki tangan kerajaan ke tempat kerja. Okey, yang pertama, fokus untuk meningkatkan penglibatan. Yang kedua, menggalakkan persekitaran kerja yang selamat. Yang ketiga, ingat bahawa boleh sama merosakkannya. Yang keempat, cari tanda-tanda buli atau gangguan. Yang kelima, pertimbangkan sama ada perniagaan anda cukup fleksibel. Okey, secara kesimpulannya di sini adalah integriti menyiratkan kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan kukuh pada individu dan organisasi. Integriti berkait rapat dengan etika yang berdasarkan tindakan harian. Kerja budaya merujuk kepada nilai kepercayaan, sikap kepercayaan dan sikap pekerja terhadap mereka bekerja. Okey, sekiranya tindakan tidak berintegriti dibiarkan tanpa gangguan, ia akan menghilangkan kepercayaan masyarakat dan mempengaruhi imej pekerja dan melumpuhkan entiti korporat yang kuat. Dalam aspek politik, nilai-nilai murni adalah prasyarat untuk integriti mesin jentera kerajaan. Persepsi mengenai orang dari segi ketulusan dan penanda aras kepercayaan seseorang. Oleh itu, usaha memperkukuhkan integriti dan tadbir urus terbaik memerlukan komitmen semua pihak di perkhidmatan awam, iaitu pegawai, kaki tangan dan organisasi itu sendiri, dengan mengikut semua peraturan dan amalan terbaik. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.